Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri datang umai perkenal diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 4 November 2024. Kita ke berita utama. Seorang penyanyi wanita terkenal berasal dari Kelantan bersama 5 lagi individu lain yang ditangkap bersama 6,000 biji pil kuda di sebuah hotel di Sungai Golok, Thailand pada Jumaat lalu dihantar ke penjara Narathiwat sebelum dibicarakan atas dua pertuduhan memiliki dadah jenis pil kuda dan memasuki Thailand tanpa dokumen sah. Mahkamah Narathiwat membenarkan penahanan ke-6 suspek rakyat Malaysia itu sehingga siasatan polis selesai. Kesemua suspek positif dadah jenis metafetamin dan juga 2 lelaki daripada 6 individu berkenaan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kesalahan dadah. Menurut jurucakap Mahkamah Narathiwat, suspek akan menunggu sehingga mahkamah membacakan kes sebelum boleh memohon untuk diikat jamin dengan jumlah mengikut budi bicara mahkamah serta dalam tempoh tersebut bergantung pada mahkamah untuk tidak membenarkan keluar dari Thailand atau akan dipasang gelang pengesan luar kawasan. Media sebelum ini melaporkan 6 rakyat Malaysia termasuk seorang penyanyi popular ditahan dalam serbuan yang dijalankan oleh polis Thailand di sebuah hotel dekat Pekan Sungai Golok sekitar jam 6 pagi Jumaat. Pemeriksaan di bilik tersebut menemukan pil kuda dan semua suspek berusia 25 hingga 32 tahun yang positif metafetamin dibawa ke Balai Polis Sungai Golok untuk siasatan lanjut di mana mereka yang memiliki 6,000 pil kuda berdepan hukuman penjara 10 hingga 15 tahun atau denda RM200,000. Malaysia berhasrat untuk menghalang keputusan Parlimen Israel NISAD pada 28 Oktober lalu yang mahu melenyapkan Agensi Bantuan dan Kerja untuk Pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu akan dilakukan dengan meraih sokongan negara-negara Arab pada sidang kemuncak bersama tergempar negara-negara Arab dan Islam pada 11 November depan di Riyadh, Arab Saudi. Menurut beliau, tindakan rejim Zionis itu akan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebeluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Tambahnya, Malaysia juga akan mengusulkan ke persidangan kemuncak negara-negara Arab dan Islam agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA. Sokongan itu katanya bagi memastikan UNRWA dapat melaksanakan mandatnya dalam memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di wilayah Palestin yang diduduki OPT, dipertahankan dan diperkukuhkan. Pihak polis mengenal pasti kawasan tumpuan yang berisiko berlaku banjir dan tanah runtuh sepanjang musim monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula esok sehingga Mac tahun depan. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan berkata pihaknya bersiap sedia termasuk dari segi aset dan kekuatan sumber manusia untuk membantu mendepani sebarang kemungkinan yang berlaku di seluruh negeri. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan MTL kali ini dijangka berisiko membawa hujan lebih ekstrim disebabkan peningkatan suhu dunia, perubahan iklim dan pemanasan global. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia sebelum ini meramalkan kebarangkalian berlakunya fenomena La Nina pada tahun ini adalah pada kadar 71% walaupun belum mengisytiharkannya lagi. Fellow Akademi Sains Malaysia Dr. Fredolin Tanggang berkata ramalan itu dikeluarkan berdasarkan keadaan corak suhu anomali permukaan laut di Lautan Pasifik menyamai fenomena La Nina. Malah Kerajaan Selangor sebelum ini dilapor melaksanakan pengurangan kapasiti simpanan air empangan melalui pelepasan secara optimum bagi menghadapi musim MTL di kesemua 7 empangan di negeri ini dilakukan pada 16 Ogos lalu hingga hujung bulan ini. Perbicaraan pegawai kanan polis yang dituduh membunuh seorang pelajar lelaki tingkatan 5 dengan melanggar motosikal yang ditunggang pelajar itu ditangguh esok selepas tertuduh melantik peguam baharu. Antara yang dilantik mewakili Deputi Superintendent Muhammad Nazri Abdul Razak 45 tahun ialah bekas Ketua Polis Perak Datuk Mio Fadilat Raj Wahid. Mio Fadilat Raj menjawat jawatan sebagai Ketua Polis Perak pada November 2020 sebelum bersara wajib pada Ogos 2022 dan diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada 31 Mac 2023. Selain beliau tertuduh turut diwakili Peguam M. Antimulan dan Aiman Hakim Kamaruzzaman. Hakim Datuk Bupindar Singh Gucaran Singh Prit kemudiannya membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk perbicaraan ditangguhkan dan disambung semula esok.
Pada 18 Disember 2023 di Mahkamah Tinggi Ipoh tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri 17 tahun. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang anggota polis yang bertugas sebagai pengawal pengiring orang kenamaan didenda RM1,000 oleh Mahkamah Magistrat hari ini selepas mengaku bersalah atas tuduhan menumbuk seorang pemandu e-hailing orang kurang upaya OKU 6 bulan lalu. Magistrat Farah Nabihah Muhammad Dan menjatuhi hukuman tersebut ke atas Lance Corporal Muhammad Taufik Ismail 32 tahun selepas pengakuan tersebut. Mengikut pertuduhan, Muhammad Taufik didakwa sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Ong In Kiong, 47 tahun di hadapan lobi sebuah hotel pada 28 Mei lalu. Sementara itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksima setahun atau dengan denda yang boleh sampai RM2,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Terdahulu, Peguam Bela A. Ashok yang mewakili tertuduh memohon hukuman yang minima kerana tertuduh kesal serta insaf dan memohon maaf kepada mangsa dan pihak keluarga. Tiada persefahaman hingga tidak lagi boleh hidup bersama menjadi punca pelakon Diana Daniel memfailkan penceraian. Perkara tersebut dikongsikan Peguam Datuk Akbardin Abdul Kadir selepas memfailkan permohonan rujuk yang belum didaftarkan dan perceraian kali kedua di Mahkamah Syariah Rendah Wilayah Persekutuan hari ini. Dalam pada itu, Akbardin menjelaskan sekiranya pihak Farid Kamil enggan memberi kerjasama untuk perceraian bersama mutual divorce, maka proses akan berlangsung lebih panjang. Sementara itu, hari ini aktris Diana Daniel dilihat tenang hadir ke Mahkamah Syariah Rendah Wilayah Persekutuan bagi memfailkan cerai terhadap suami Farid Kamil. Terdahulu pada 28 Oktober lalu, Diana mengumumkan bakal memfailkan cerai menerusi sebuah kenyataan di Instagram. Namun Farid menjelaskan ia hanya salah faham kecil dan mereka masih berhubung seperti biasa. Untuk rekod pada 10 Ogos tahun lalu, Farid dan Diana bercerai talak satu, namun mereka memilih untuk kembali rujuk selepas 21 hari berpisah. Berita dunia. Seekor tupai yang popular di laman sosial dipercayai dibunuh pegawai alam sekitar selepas ia dirampas daripada pemiliknya Rabu lalu. Jabatan Pemeliharaan Alam Sekitar DEC Negeri New York difahamkan merampas tupai bernama Peanut serta seekor rakun bernama Fred selepas agensi itu mengetahui haiwan-haiwan tersebut berkongsi kediaman dengan manusia. Menerusi satu kenyataan, Peanut dan Fred dikatakan terpaksa dibunuh bagi menguji penyakit rabis namun tidak menjelaskan bila haiwan-haiwan tersebut dibunuh. Ujarnya lagi, salah seorang pegawai yang terlibat dalam siasatan ke atas Peanut dan Fred mengalami kecederaan akibat digigit oleh tupai itu. Peanut yang mempunyai 673,000 pengikut di Instagram tinggal bersama pemiliknya Mak Longgo selama 7 tahun selepas induknya mati dilanggar kereta di Bandar Raya New York. Longgo berkata dia pernah cuba melepaskan Peanut kembali ke alam liar, namun tupai itu pulang ke rumahnya dengan keadaan salah satu tulangnya terkeluar dari bahagian ekor. Seorang guru sebuah sekolah rendah di Surabaya, Indonesia meraih perhatian pengguna media sosial kerana mengarahkan pelajarnya untuk memakai topeng ketika menjawab soalan peperiksaan. Idea guru itu menjadi tular di platform TikTok selepas dimuat naik dan meraih 5 juta tontonan serta pelbagai reaksi daripada penonton. Menerusi video itu, murid-muridnya menggunakan topeng muka dengan pelbagai karakter seperti watak adiwira, kartun dan haiwan. Jelas guru terbabit tujuan pemakaian topeng tersebut adalah untuk mengelakkan pelajarnya saling meniru ketika menjawab peperiksaan matematik.
mengemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Perancangan BRICS mengembangkan keahliannya bakal memanfaatkan sektor minyak dan gas, O dan G serta tenaga boleh diperbarui TBB Malaysia melalui perdagangan gas asli dalam pasaran baru China dan India yang boleh mempelbagaikan destinasi ekspor, kata MIDF Research. Firma penyelidikan itu berkata negara BRICS mungkin tertarik dengan peluang pelaburan termasuk pemindahan teknologi dan usaha-sama JV yang bakal meningkatkan kedudukannya dalam pasaran tenaga peringkat antarabangsa. Baru-baru ini, BRICS telah mengumumkan pelibatan 13 negara rakan kongsi baharu termasuk Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. MIDF Research menjelaskan dengan penyeraian Malaysia dan Indonesia dalam BRICS bakal mengukuhkan kedudukan blok itu dalam pasaran minyak sayuran global di mana mereka kini menguasai pengeluaran minyak sawit. Projek pelebaran lorong tambahan lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK akan bermula pada Januari hadapan dan dijangka siap menjelang tahun 2029. Memaklumkan perkara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, projek berkenaan akan dilaksanakan oleh pihak AFA Prime Berhad selaku pemegang konsensi lebuh raya KLK. Menurutnya, projek pelebaran lebuh raya KLK ini akan melibatkan jarak sepanjang 45.3 km dengan kos keseluruhan berjumlah 2.1 bilion ringgit yang dibiayai sepenuhnya oleh syarikat konsensi lebuh raya. Mengulas selanjut, Ahmad berkata antara skop kerja pelebaran lebuh raya KLK yang bermula dari Plaza Tua Gombak ke Bentong adalah penambahan 1 lorong daripada 3 lorong sahala sedia ada kepada 4 lorong sahala bagi Seksyen 1 dari Plaza Tua Gombak ke Genting Sempah. Berita sukan. Selepas berjaya mengatasi Kedah Darul Aman FC KDA 1-0, pengendali interim Selangor FC Abdi Hassan mahu memberi tumpuan pada perlawanan menentang John Book Hyundai Motors dalam aksi Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 pada Sabtu ini. Menurutnya, beliau gembira dengan kemenangan itu hasil jaringan tunggal Alif Izwan Yuslan, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki bagi memastikan Selangor dapat mencatat keputusan terbaik di Korea Selatan. Ujarnya, pihaknya mengetahui KDA memiliki rangkaian serangan berbahaya dan pasukan perlu berhati-hati dengan menjaringkan lebih banyak gol bagi menjadikan keadaan lebih selamat. Mengulas mengenai tindakannya mengetengahkan Faisal Halim dalam kebelasan utama sejak tragedi hitam melanda pemain itu pada Mei lalu, Abdi berkata bekas pemain kebangsaan tersebut berjaya memainkan peranan yang sangat baik. Dalam masa sama, pengendali berasal dari Belanda berkata ketiadaan penjaring terbanyak mereka, Ronnie Fernandez, adalah sebahagian daripada strategi penggiliran pemain bagi menentang John Book pada Sabtu ini. Jaringan penyamaan pemain Chelsea Moises Caicedo menafikan hasrat Manchester United untuk mencari kemenangan dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL apabila perlawanan berakhir dengan seri 1-1 pagi tadi. Pengendali sementara United, Ruud van Nistelrooy, yang akan digantikan dengan Ruben Amorim dalam bulan ini kempunan untuk meraihkan kemenangan selepas Bruno Fernandes meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-70. Caicedo meranapkan harapan United 4 minit kemudian dan pada masa yang sama membantu Chelsea melangkau kedudukan Arsenal di tangga keempat Liga. Sementara itu, walaupun berkongsi mata, keputusan itu bagaimanapun tidak membantu tuan rumah yang masih berada di tangga ke-13. Sementara itu, Amorim tidak dapat hadir menyaksikan anak buahnya pada perlawanan itu memandangkan sedang menyiapkan Sporting Lisbon untuk perlawanan Liga Juara-Juara menentang Manchester City esok. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 5 November 2024. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.